Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Kerajaan Sarawak merangkul Anugerah Kerajaan Digital Asosio 2023. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Win. Silakan Buma. Terima kasih Zahira. Baik, kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kementerian Pengangkutan Sarawak telah menghantar surat rasmi kepada Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Malaysia, Riyad Asmat pada 8 November lalu untuk mempertimbangkan semula dan terus mengekalkan penerbangan bagi laluan terus Singapura Miri dan Singapura Sibu. Menurut Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin, surat tersebut bagi menjawab kenyataan daripada syarikat tersebut pada 7 November lalu berkaitan penangguhan penerbangan bagi kedua-dua laluan itu berkuat kuasa 21 Februari 2024. Dalam surat tersebut turut mencadangkan agar meneruskan sektor berkenaan dengan mengurangkan kekerapan penerbangan terlebih dahulu sehingga keadaan penumpang dapat distabilkan dan dipertingkatkan pada masa hadapan. Ketika ini, AirAsia Berhad beroperasi 4 kali dari Singapura ke Miri dan 3 kali ke Sibu setiap minggu dengan purata muatan masing-masing 69 dan 67%. Sehingga kini, kementeriannya masih belum menerima sebarang maklum balas daripada syarikat penerbangan tersebut. Sementara itu, dalam kenyataan yang sama, Datuk Seri Lee memaklumkan menerusi Ketua Pegawai Komersial Scoot Airlines, Calvin Chanch mengesahkan untuk meningkatkan penerbangan ke Sarawak, khususnya Kuching dan Miri, serta memulakan laluan baharu ke Sibu. Bagaimanapun, tarikh sebenar tidak dapat dipastikan lagi, berkemungkinan pada suku kedua 2024 sementara menunggu pesawat baharu. Datuk Seri Lee menambah, Miri juga akan menerima penerbangan tambahan daripada Firefly Sendirian Berhad, iaitu 2 penerbangan mingguan antara Miri dan Kota Kinabalu bermula 22 November ini. Beliau percaya inisiatif tersebut akan menjadi permulaan kepada perhubungan yang lebih kukuh antara Firefly Sendirian Berhad dan Sarawak sekaligus meningkatkan ketersambungan udara untuk aktiviti perniagaan, pelaburan dan pelancongan antara negeri-negeri lain di Malaysia dan Sarawak. Kerajaan Sarawak merangkul Anugerah Kerajaan Digital Pertubuhan Industri Pengkomputeran Asia Ocean Asosio 2023. Anugerah itu mengiktiraf peranan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dalam penempatan infrastruktur dan teknologi digital seperti infrastruktur telekomunikasi, hub inovasi bagi pembangunan syarikat pemula dan pusat kecemerlangan. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dalam kenyataan berkata anugerah itu disampaikan pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Asosio yang diadakan sempena sidang Kemuncak Digital Asosio 2023 di Seoul, Korea Selatan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi menerima anugerah berkenaan bagi pihak kerajaan negeri. Datuk Seri Julahi ketika menerima anugerah berkata pengiktirafan itu membolehkan kerajaan Sarawak membawa transformasi digital yang lebih besar kepada rakyat kerana ia akan meningkatkan keyakinan komuniti perniagaan global serta menarik bakat teknologi mahir. Ditubuhkan pada tahun 1984, Asosio merupakan sebuah organisasi perdagangan mewakili lebih 10,000 syarikat teknologi maklumat dan komunikasi ICT meliputi 24 negara anggota dari Asia Pasifik. Objektif organisasi itu adalah untuk memajukan, menggalakkan dan memupuk hubungan serta perdagangan dalam kalangan ahli selain membangunkan industri pengkomputeran di rantau ini. Jawatan Kuasa Kemajuan Luar Bandar Bintulu merupakan inisiatif bersama Lembaga Kemajuan Bintulu BDA untuk merancang dan mengemukakan senarai keutamaan cadangan beberapa projek pembangunan di kawasan luar bandar bahagian Bintulu. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom berkata, usaha untuk mendapatkan kelulusan peruntukan ke atas projek pembangunan khususnya infrastruktur asas seperti jalan raya, utiliti dan sosioekonomi di kawasan luar bandar di bahagian Bintulu melalui fasa pertama PCDS 2030 sedang dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Usaha ini bagi memacu ekonomi setempat serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat khasnya di kawasan luar bandar di bahagian Bintulu. Bandar Bintulu merupakan salah satu hub perindustrian dan perlombongan minyak dan gas yang pertama di negeri Sarawak. Justeru, pembinaan infrastruktur seperti jaringan jalan raya yang baik akan dapat menghubungkan kawasan ini dengan kawasan bandar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian makmal Jawatan Kuasa Kemajuan Luar Bandar Bintulu di Kuching.
Tambah beliau, kawasan luar bandar di daerah Sebau dan Tatau adalah sangat memerlukan pembinaan dan projek naik taraf jalan raya ini iaitu lebih kurang 878 km. Sekaligus akan memanfaatkan kepada lebih kurang sekitar 657 buah rumah panjang dengan 22,166 orang penduduk. Sarawak mendahului negeri-negeri lain di negara ini dalam menangani perubahan iklim global selaras dengan Perjanjian Paris 2015. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni memaklumkan kerajaan negeri telah merancang pelbagai strategi untuk menangani kesan perubahan iklim. Selain memberi fokus kepada pembangunan negeri, kerajaan turut memberi tumpuan kepada kelestarian alam sekitar antaranya meneroka agenda tenaga hijau dengan mentransformasi sistem pengangkutan awam yang moden berteraskan tenaga yang boleh diperbaharui. Selain itu, program Kita Semula e-Waste di Sarawak, anjuran Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Jabatan Alam Sekitar, pihak berkuasa tempatan dan sektor swasta telah mengumpul kira-kira 220 tan metrik sisa elektronik pada 2022 dan ia merupakan rekod kedua tertinggi di negara ini. Setakat Oktober tahun ini pula, menerusi projek tanaman semula pokok, Sarawak telah mencapai 30 juta jumlah tanaman pokok bermula 2021 dan mensasarkan 30 juta pokok ditanam menjelang tahun 2025. Tegasnya, usaha ini bukan hanya dicapai oleh kerajaan sahaja, namun ia memerlukan kerjasama semua pihak. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Persidangan Alam Sekitar Borneo 2023 di Kuching hari ini. Sementara itu, Dr. Lau Seng, Pengerusi Persidangan Alam Sekitar Borneo 2023 memaklumkan persidangan yang julung kali diadakan itu dianjurkan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, Institut Kimia Malaysia Cawangan Sarawak dan Sarawak Energy yang bermula hari ini sehingga esok. Persidangan itu yang dihadiri oleh ahli-ahli sains, pemeliharaan, penggubal dasar dan pihak berkepentingan yang berkaitan untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan mencari penyelesaian inovatif dalam mengurus perubahan iklim. Baik, sementara itu pada majlis sama, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni memberitahu kerajaan Sarawak akan membentangkan 2 rang undang-undang RUU baharu merangkumi pengurusan karbon di negeri ini dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada minggu hadapan. Jelasnya, kedua-dua undang-undang tersebut akan menyentuh berkaitan elektrik dan alam sekitar yang akan merangkumi semua perkara yang melibatkan karbon. Menurut beliau, undang-undang tersebut merupakan perkara baharu dan tidak pernah disentuh dalam mana-mana sistem perundangan Malaysia maupun di Sarawak sebelum ini. Datuk Dr. Hazlan menambah, penggubalan undang-undang tersebut adalah selaras dengan usaha kerajaan Sarawak dalam memperkasakan lagi penggunaan tenaga hijau di negeri ini dalam usaha pengurangan peningkatan suhu. Beberapa perancangan penambahbaikan infrastruktur di tebingan Sungai Layar telah dirancang pada tahun hadapan bagi mengubah wajah kawasan tersebut. Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Merangkap Adun Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, antara cadangan tersebut adalah membina dermaga atau struktur seumpamanya di situ. Katanya, ia bagi membolehkan penganjuran pelbagai aktiviti lain seperti menaiki perahu dan banyak lagi. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Juh Berami Ngail Tertutup Daerah Betong edisi kedua 2023 di tebingan Sungai Layar, Kampung Melayu Betong baru-baru ini. Mengulas lanjut, beliau berkata memancing bukan sahaja aktiviti rekreasi dan riadah yang popular, malah ia juga memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Untuk kali ini, penyertaan melibatkan peserta dari daerah Betong, daerah kecil Sepauh dan daerah kecil Debak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan.